Coach, kenapa berat saya tak turun-turun? Saya rasa dah jaga pemakanan, dah bersenam dengan cukup, tapi kenapa angka pada penimbang tu tak turun-turun? Assalamualaikum dan apa khabar semua? Coach Aizat di sini dan hari ini kita nak bercakap tentang plateau. Dalam fitness ada dua jenis plateau yang anda mungkin hadapi. Yang paling common adalah plateau dari segi berat badan tak turun-turun, dan yang kedua dari segi kekuatan, tak mampu nak tingkatkan beban dalam satu jenis senaman, seperti bench press, squat dan sebagainya. Untuk video ni Aizat akan fokus kepada plateau berat badan sebab itu yang orang sering tanya. Coach, kenapa berat saya tak turun-turun? Saya rasa dah jaga pemakanan, dah bersenam dengan cukup, tapi kenapa angka pada penimbang tu tak turun-turun? So hari ni kita akan bincang beberapa kemungkinan anda menghadapi plateau dan cara untuk mengatasinya. Tapi sebelum itu kita perlu tahu konsep pengawalan berat badan. Konsep pengawalan berat badan ni dipengaruhi oleh kalori ataupun keseimbangan kalori. Kita ambil daripada makanan, iaitu yang mengandungi karbohidrat, protein dan lemak, semua itu mengandungi kalori. Kalori itu adalah satu unit tenaga. Untuk karbohidrat dan protein mempunyai nilai 4 kalori untuk setiap gram, manakala untuk lemak 9 kalori untuk setiap gram. Sebab tu antara nasihat yang utama untuk beginner adalah untuk kurangkan pengambilan lemak dalam seharian, dengan secara tidak langsung itu dapat mengurangkan banyak kalori. Okey, bertentangan dengan kalori masuk adalah kalori keluar. Ini dinamakan sebagai perbelanjaan tenaga harian, juga dikenali sebagai TDEE, Total Daily Energy Expenditure, juga dikenali sebagai DCR, Daily Calorie Requirement, dan juga AMR, Active Metabolic Rate. Semuanya maksud yang lebih kurang iaitu berapa banyak kalori yang kita akan gunakan dalam sehari. Ini juga merangkumi beberapa faktor seperti BMR, Basal Metabolic Rate. Kebanyakannya benda yang kita tak boleh ubah seperti jantina, umur, tapi ada perkara yang boleh membantu untuk meningkatkan BMR seperti jisim otot. Faktor yang seterusnya dari segi keperluan tenaga harian adalah aktiviti fizikal, dan aktiviti fizikal ni ada dua jenis. Satu adalah need non-exercise activity thermogenesis. Ini adalah tenaga yang kita gunakan tanpa kita sedar. Contohnya, kalau anda perasan ada setengah individu memang hyperaktif, tak boleh duduk diam. Duduk kat kerusi sekejap, tak sampai 5-10 minit dah bangun jalan sana sini. Duduk kat meja pun asyik goyang-goyang kaki, hentak-hentak tangan, klik pen. Itu pun akan menggunakan kalori yang lebih. Dan ada orang yang memang secara semula jadinya memang malas untuk bergerak, kurang aktif, dan of course mereka akan kurang burn kalori. Dan yang terakhir adalah TEF, Thermic Effect of Food ataupun Thermic Effect of Feeding. Dia bermaksud berapa banyak kalori yang digunakan untuk menghadam makanan itu sendiri. Antara makronutrien protein, karbohidrat dan juga lemak, protein mempunyai thermic effect yang tertinggi. Jadi kalau anda makan 100 kalori daripada protein, mungkin badan anda akan serap 70 kalori saja. 30 kalori tersebut sudah digunakan untuk menghadam protein itu sendiri. Sebab tu nasihat yang Aizat juga berikan kepada orang yang nak baru start diet adalah lebihkan serat dan juga lebihkan protein. Okey, serat rendah dengan kalori boleh dikatakan tak ada kalori lah, sebab kita memang tak boleh hadam pun serat ni. Tapi kalau kita makan sayur, ada kalori pun adalah daripada kanji sayur itu sendiri, bukannya daripada serat. Serat juga high satiety, sangat mengenyangkan, mengambil ruang dalam perut, memastikan kita kekal kenyang untuk lebih lama. Untuk protein, sama juga high satiety, mengenyangkan. Kedua, thermic effect yang tinggi. Dan ketiga, protein juga membantu dalam pembinaan otot. Kalau anda ingat lagi, otot adalah salah satu faktor yang juga mempengaruhi kepada kita punya basal metabolic rate. Lagi tinggi jisim otot yang kita ada, lebih banyak kalori yang kita akan gunakan dalam sehari untuk maintain otot tersebut. Ok, sorry berpeluh sikit sebab memang panas sekarang ni. Buka kipas pun tak boleh kuat sangat, nanti kacau mikrofon. Ok, anda dah dapat secara kasar tentang konsep keseimbangan kalori ni, kalori yang kita makan dengan kalori yang kita gunakan dalam sehari. Jadi pengawalan berat badan dipengaruhi oleh kalori ataupun kalori balance. Sebagai contoh, kalau Ali dalam sehari memerlukan 2000 kalori, kalau dia makan pun 2000 kalori, sama in dengan out akan berlaku weight maintenance di mana tiada perubahan berat badan. Tapi kalau Ali makan kalori lebih daripada apa yang diperlukan, lebihan kalori tersebut yang akan disimpan sebagai lemak. Okey, anda perlu tahu lemak itu adalah
tenaga simpanan kita. Sebaliknya juga, kalau Ali makan kalori kurang daripada apa yang diperlukan oleh badan, Ali perlukan 2000 kalori tapi dia makan 1800 sahaja. Jadi macam mana badan kita nak top up balik kekurangan 200 kalori tersebut? Yes, dengan membakar lemak dalam badan. Itu sahaja konsep keseimbangan kalori dan pengawalan berat badan. Tapi kita tak boleh just makan serendah kalori yang boleh untuk mendapatkan hasil penurunan berat badan yang paling cepat. Sebagai nasihat umum, kita disarankan untuk mengambil 250 hingga 500 kurang daripada keperluan kalori harian dan jangan kurang daripada BMR ataupun basal metabolic rate. Anda perlu tahu, BMR ini adalah tenaga yang diperlukan untuk maintain fungsi badan. Jadi, kalau tenaga yang kita ambil kurang daripada BMR, khuatir akan mengganggu proses tersebut. Dan untuk penurunan berat badan yang sihat dan disarankan adalah 0.5 hingga 1 kg setiap minggu. Okey, jadi anda sudah tahu yang pengawalan berat badan dipengaruhi oleh kalori. Konsep yang sangat mudah tetapi dari segi praktikal dan juga pelaksanaan agak sukar. Kenapa? Okey, dalam situasi yang ideal, pemakanan yang kita ambil adalah untuk memenuhi keperluan badan dari segi tenaga dan juga zat, dan itu akan menghasilkan badan yang sihat dan sejahtera. Itu adalah dalam situasi yang ideal. Tetapi dari segi realitinya, banyak lagi faktor lain. Ada yang kita boleh kawal, ada yang kita tak boleh kawal, yang sama ada menyukarkan ataupun memudahkan proses penurunan berat badan kita. Okey, harapnya anda sudah memahami konsep asas pengawalan berat badan. Sekarang baru kita masuk macam mana anda boleh berlaku plateau dan cara untuk mengatasi. Okey, faktor pertama kenapa anda menghadapi plateau, first adalah disebabkan anda tidak mencapai pun kalori defisit sebab berlaku ralat dari segi kalori. Kita sering underestimate kalori yang kita ambil dan juga overestimate kalori yang kita bakar. Kajian menunjukkan kebanyakan dewasa underreport kalori yang diambil sebanyak 10 hingga 45% dengan purata 30%. Okey, banyak mana ni? Untuk 30% underestimation, dia ibarat kita sangka ambil 1400 kalori tapi sebenarnya kita ambil 1820 kalori. Jadi perbezaan yang sangat banyak, sangat signifikan dan mungkin menjelaskan kenapa anda tak turun berat badan sebab tak capai pun kalori defisit. Dan dari segi kalori yang kita burn, mungkin anda terlalu percaya kepada nilai kalori yang ditunjukkan pada fitness band ataupun smartwatch. Sebenarnya peralatan tersebut canggih manapun bukanlah memberi nilai yang 100% tepat. Okay, dalam satu kajian ni, dia ada membandingkan 5 jenis peralatan fitness band ataupun smartwatch. Alat yang paling canggih, paling tepat pun boleh ralat ataupun error sehingga 27%, manakala yang paling tak tepat boleh overestimate sehingga 90%. Okay, perbezaan yang sangat banyak. Untuk 50% overestimation pun diibarat kita sangka burn 600 kalori tapi dalam realiti kita sebenarnya burn 400 kalori saja. Jadi kita gabungkan situasi di mana underestimate kalori in dan overestimate kalori out. Itu boleh menjadi punca kenapa anda tidak turun berat badan sebab memang tidak capai pun kalori defisit. Jadi macam mana untuk atasi? Kalau anda seorang yang jenis anggar kalori saja ataupun just kawal portion, untuk beginner memang Aizat sarankan diet suku-suku separuh sebab dengan mengawal portion dan juga anggar sahaja pun sudah memadai untuk mencapai weight loss. Tapi kalau itu tidak cukup, anda boleh gunakan aplikasi dan juga penimbang makanan untuk mendapat nilai kalori yang lebih tepat. Dan bagaimana kalau anda guna apps pun masih lagi plateau, maksudnya target kalori anda masih terlalu tinggi. Okay, anda perlu tahu nilai TDEE, DCR dan AMR itu pun masih lagi anggaran. Dia tidak reflect kepada kalori yang kita burn yang sebetulnya. Jadi kadang-kadang dia overestimate juga berapa banyak kalori yang kita burn dalam sehari. Jadi kalau anda rasa anda dah mencapai target kalori mengikut aplikasi tersebut tapi still plateau, cuba letakkan target yang rendah sikit lagi and then repeat. Kalau anda jenis yang buat senaman seperti brisk walk, berjalan, yes itu burn kalori, tapi kalau anda menghadapi plateau, anda mungkin bermanfaat daripada senaman yang burn lebih banyak kalori.
Jadi daripada berjalan, tukar kepada berjogging ataupun buat HIIT training, high intensity interval training. Secara mudahnya, lagi tinggi heart rate kita, lagi banyak kalori yang kita akan bakar ketika itu. Dan untuk senaman yang high intensity, ada fenomena yang dinamakan sebagai EPOC, Excess Post Exercise Oxygen Consumption, di mana kita masih burn kalori walaupun kita sudah tamat bersenam. Okey, nombor 2, perubahan yang anda tak lihat. Anda rasa anda menghadapi plateau, tetapi dalam realitinya ada perubahan positif yang berlaku dari segi komposisi badan anda. Angka pada penimbang tu tidak memberitahu kisah yang sepenuhnya. Komposisi badan boleh berubah, tetapi berat badan boleh kekal. Macam mana tu? Lemak yang berkurangan, pada masa yang sama otot anda akan meningkat. Jadi kurang lemak, otot meningkat. Dari segi penimbang, dari segi kilogram tu mungkin nampak statik. Satu lagi anda perlu tahu adalah berat badan kita tidak menggambarkan peratusan lemak sahaja. Berat badan kita banyak faktor yang boleh mempengaruhi selain daripada lemak, selain daripada otot. Simpanan air kita juga boleh mempengaruhi, antara faktor yang agak besar. Kita punya bahan buangan dalam perut dan juga kita punya simpanan tenaga glycogen. Jadi dalam sehari pun berat badan kita boleh fluctuate sehingga 2 kg pun boleh. Okey, kalau anda gunakan penimbang yang mempunyai bacaan untuk peratus lemak, peratus air, itu pun tidak begitu tepat. Okay? Penimbang tersebut adalah jenis BIA ataupun Bioelectrical Impedance Analysis, di mana dia menganggarkan kita punya komposisi badan melalui arus elektrik yang melalui badan kita. Jadi, bacaan tersebut pun tidak begitu tepat sebab sangat dipengaruhi oleh kita punya tahap hidrasi ataupun simpanan air. Jadi, macam mana untuk atasi? Untuk anda mendapatkan bacaan yang paling tepat, sebaiknya anda timbang pada setiap hari dan pada situasi yang sama. Okay, kalau Aizat lebih prefer selepas bangun dan juga selepas pergi ke tandas. Tak kisahlah sama ada selepas ataupun sebelum, pastikan situasi yang sama pada setiap hari. Dan kalau anda terlupa ataupun terlepas, jangan risau, tak perlu obses dengan penimbang, biar saja. Okay? Untuk bacaan pada hari tersebut, biar kosong saja dan kalau boleh timbang pada hari esoknya. Sebab apa? Apabila anda timbang setiap hari, anda akan mendapat bacaan yang paling tepat. Sebab makin hari ke hari, kita boleh naik turun berat badan. Dan kalau anda jenis yang timbang seminggu sekali, andai kata anda timbang pada hari yang anda simpan air lebih, kemungkinan anda rasa anda sedang plateau. Padahal berlaku perubahan yang positif. Okey, selain daripada penimbang, fokus juga kepada metrik lain seperti ukur lilit dan juga penada kesihatan. Contohnya kalau anda mempunyai kencing manis, fokus juga kepada anda punya nilai gula dalam darah, anda punya lipid profile, tekanan darah dan banyak lagi sebenarnya yang anda boleh tengok yang boleh memberitahu anda improve. Dan dari segi prestasi kecergasan pun anda boleh tengok. Contohnya dari segi ketahanan kardiovaskular, dari segi kekuatan anda. Walaupun berat masih statik, tapi kalau dari segi metrik lain anda improve, itu tetaplah satu improvement. Okey, dan tips yang terakhir, berikan masa. Kalau anda baru seminggu sahaja berat tak turun, tak semestinya anda betul-betul plateau. Dan ini adalah contoh graf penurunan berat badan yang realistik. Anda tengok akan ada naik turun. Andai kata anda timbang pada hari yang Aizat dah bulat warna merah ni, anda mungkin nampak progres anda statik. Walhal kalau anda timbang setiap hari dan tengok secara keseluruhan, ada penurunan berat badan. So sebab tu kalau anda jenis yang timbang seminggu sekali, kemungkinan apa yang berlaku adalah anda timbang pada hari yang tak kena, timbang pada hari yang anda simpan air lebih. Okey, sebab ketiga kenapa anda plateau, kalori defisit yang terlalu besar, anda kurang bersenam dan kurang ambil protein. Apabila anda berada dalam kalori defisit, badan kita akan top up kekurangan tenaga tersebut dengan dua cara sebenarnya. Bukan sahaja burn lemak, badan kita juga boleh burn otot, jisim otot kita untuk dapatkan tenaga ataupun kalori. Kehilangan otot ataupun muscle atrophy boleh berlaku jika kalori defisit anda terlalu besar. Kurang senaman, terutamanya senaman otot, dan kurang pengambilan protein. Okay, actually orang yang berada dalam fasa weight loss, keperluan protein mereka lebih berbanding dengan orang yang fasa weight maintenance. Dan apabila kehilangan otot ini berlaku, kadar metabolisme anda juga akan berkurangan sehinggakan
dapat menyukarkan perjalanan weight loss anda. Ingat, jisim otot adalah salah satu faktor ataupun komponen yang merangkumi kita punya BMR, basal metabolic rate. Jadi macam mana untuk mengatasi? First, pastikan kalori defisit yang tidak terlalu besar. Macam Aizat cakap tadi, kurang 250 ataupun 500 sahaja daripada anda punya keperluan kalori harian, dan pastikan kalori defisit tidak kurang daripada BMR. Ketiga, membuat senaman, terutamanya senaman otot. Keempat, lebihkan protein dalam pemakanan. Kelima, lebihkan serat dan pelbagai sumber tumbuhan. Sebab apa? Yes, memang betul kalori adalah faktor utama kepada pengawalan berat badan, tetapi kita punya nutrien, especially micronutrient, vitamin dan mineral, secara tidak langsung dapat mempengaruhi kita punya progress weight loss. Kalau nutrien tak cukup, itu akan mengganggu penurunan berat badan kita. Okey, sebab yang keempat, kalori defisit terlalu lama. Apabila kita berada dalam kalori defisit untuk tempoh yang lama ataupun kalori defisit yang terlalu besar, akan berlaku perubahan hormon dan juga metabolisme. Okey, kita akan tengok untuk hormon thyroid, antara hormon yang agak penting dari segi kita punya metabolisme. Apa yang berlaku adalah hormon thyroid kita makin berkurangan, jadi metabolisme kita akan kurang, kalori burn juga akan kurang. Hormon kortisol ataupun stres hormon kita akan meningkat apabila kita berdiet untuk terlalu lama, berada dalam kalori defisit terlalu lama. Ini akan membawa kepada inflammation ataupun keradangan, memberi impact muscle mass retention, kita akan berlaku kehilangan otot, kurang kualiti tidur dan juga metabolisme kita juga akan terjejas. Untuk hormon seterusnya, leptin dan ghrelin, dua hormon yang sangat penting dari segi kita rasa lapar dan juga kenyang. Hormon leptin akan berkurangan, jadi kita sukar untuk rasa kenyang, kita kurang menggunakan tenaga, jadi kita kurang bergerak, rasa lebih malas, kita akan rasa lebih lapar, dan hormon leptin ini juga akan mempengaruhi hormon-hormon lain. Untuk hormon ghrelin pula, itu akan meningkat dan membuatkan kita rasa lebih lapar. Jadi apabila tengah berdiet asyik rasa lapar, itu akan menyukarkan lagi proses kita lah. Dan hormon testosteron, okay, lelaki dan wanita pun ada hormon testosteron ni. Dia penting untuk muscle mass retention. Kita tak nak berlaku kehilangan otot sewaktu progress weight loss. Dan dari segi lelaki, kekurangan hormon testosteron juga akan mengganggu kita punya kesuburan. Dan untuk wanita, hormon estradiol juga akan mengurang. Ini juga akan mengurangkan kesihatan tulang, membuatkan tulang lebih rapuh, dan untuk sistem reproduksi ataupun kesuburan juga akan menurun. Jadi macam mana untuk atasi adalah dengan membuat diet break, di mana maybe dalam seminggu anda makan pada kalori maintenance. Maksudnya berat badan statik, ini akan reset balik hormon-hormon kita supaya berada pada prestasi yang terbaik. Sebab tu juga kenapa cheat meal digalakkan andai kata anda berdiet untuk terlalu lama. Okay, cheat meal ya, bukan cheat day. Makan pada kalori maintenance, bukannya makan pada kalori yang terlalu tinggi. Jadi Azan nak petik daripada study ni, Material study, antara study yang popular lah dalam kalangan fitness. Dia bandingkan dua grup. Satu grup diet secara berterusan, satu lagi mengamalkan diet break, di mana mereka berdiet untuk 2 minggu dalam kalori defisit dan 2 minggu berada dalam kalori maintenance. Kedua-dua grup berada pada kalori defisit yang sama, iaitu 33%, dan memang betul kedua-dua grup turun berat badan. Tapi apa yang lebih penting, untuk grup yang mengamalkan diet break, selepas 6 bulan mereka habis berdiet pun 80% dapat mengekalkan mereka punya penurunan berat badan. Okay, itu sangat penting. Kita nak kekal penurunan berat badan kita. Kalau turun naik, itulah yang dikatakan sebagai yo-yo diet. Dan berbanding dengan kumpulan yang berdiet secara berterusan, grup yang mengamalkan diet break ni, kebanyakan jisim yang mereka hilang adalah jisim lemak, bukannya jisim otot. Itu penting juga. Tapi apa kekurangannya kalau kita mengamalkan diet break ni? Tempohnya akan jadi lebih lama. Okay? Yang diet secara berterusan, mereka 16 minggu saja. Tapi untuk grup yang mengamalkan diet break ni, sebabnya mereka diet 2 minggu, maintenance 2 minggu, diet 2 minggu, maintenance 2 minggu, jadi mereka punya tempoh tu jadi 30 minggu. Jadi tempohnya lebih lama lah. Tapi pada pendapat Aizat, biar diet anda untuk tempoh yang lebih lama, biar penurunan slow and steady, asalkan penurunan tersebut anda boleh kekal, boleh maintain, anda enjoy, tak ada rasa terseksa, dan kebanyakan jisim yang hilang adalah jisim lemak, bukannya otot.
Okay, next kita tengok faktor yang kelima, tak cukup tidur. Sama juga seperti tadi, ini melibatkan perubahan dari segi hormon dan juga metabolisme. So daripada kajian ni, dia mendapati banyak bukti yang terkumpul yang menunjukkan kekurangan tidur ataupun tak cukup tidur boleh meningkatkan risiko obesiti dan juga berat badan meningkat dan seterusnya penyakit metabolik yang lain. So dari segi perubahan hormon lebih kurang macam tadi sahaja, okay? Glucose tolerance kurang, insulin sensitivity kurang. Jadi bukan sahaja mengganggu anda punya weight loss, tetapi boleh meningkatkan risiko untuk kencing manis. Kortisol meningkat, ghrelin meningkat, leptin menurun. So anda boleh nampak macam mana tak cukup tidur ataupun diet untuk terlalu lama boleh mengganggu anda punya keseimbangan hormon dan seterusnya menyukarkan lagi progres penurunan berat badan anda. Okey, sebab yang terakhir kenapa anda boleh plateau adalah disebabkan anda tak update keperluan kalori harian anda. Bagi individu yang overweight ataupun obes, setelah anda mengalami penurunan berat badan yang ketara, anda perlu update keperluan tenaga harian. Sebab apa? Apabila berat berkurangan, BMR juga akan kurang dan target kalori harian juga akan berkurangan andai kata anda nak mencapai kalori defisit. So anda boleh tengok bawah tu, kita ambil contoh Abu, umur 30, tinggi 165, berat 120 kg. Jadi keperluan kalori harian beliau adalah 2500 kalori. Jadi untuk weight loss, dia makan 2250 kalori. Okay, ini dah cukup untuk mencapai weight loss. Dan apabila berat Abu sampai kepada 100 kg, keperluan kalori hariannya dah turun kepada 2264. Kalau dia makan dalam kalori 2250 lagi, lebih kurang sahaja, jadi weight dia akan maintain. Ini yang dikatakan sebagai plateau. Dia makan pada kalori yang sama apabila dia start diet awal dahulu. Jadi berat badan tak turun-turun sebab kalori yang diambil sama dengan kalori yang digunakan. Oleh itu, Abu perlu update dia punya target kalori harian. So daripada 2250 turun kepada 2000 baru boleh mencapai kalori defisit semula, boleh teruskan penurunan berat badan. So harap anda dah jelas dalam penjelasan yang agak panjang ni. Okay, Aizat ada terangkan 6 kemungkinan kenapa anda plateau. Jadi anda teliti balik situasi anda, identify ataupun kenal pasti masalah ataupun halangan yang membuatkan anda plateau dan cari cara penyelesaiannya. Aizat ada bincang tadi. So harapnya anda mendapati video ini bermanfaat. Okay, ini adalah salah satu topik yang Aizat selalu bincang dalam kelas pemakanan ataupun dalam program. Tapi Aizat beri kepada anda secara percuma sahaja di YouTube ni. So Aizat sangat menghargai kalau anda boleh tekan like dan juga subscribe. Dan kalau anda nak belajar dengan lebih detail, okay, Aizat juga available untuk personal coaching ataupun personal training, sama ada dari segi pemakanan ataupun senaman. So boleh saja contact Aizat through link media sosial di bawah. Okay, itu saja untuk kali ini. Semoga kita jumpa lagi. Sekian.